من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Lajnah Kuasa Masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung kembali dalam ensiklopedia adab Islam jilid yang kedua. Kita masih lagi membincangkan tentang adab ukhuwah, adab persaudaraan sesama Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang Islam ke atas seorang Islam yang lain ada 6. Qil, kemudian dikatakan, ma hunna ya Rasulullah, apa dia wahai Rasulullah? Qal, idza laqitahu sallim alaih. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam ke atasnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka hendaklah kamu penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fa'ansah lahu. Apabila dia minta nasihat, hendaklah kamu menasihatinya. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan jika ia bersin dan memuji Allah, maka ucapkanlah tashmit. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, hendaklah kamu melawatnya. Wa idza mata fatba'hu. Dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazah dia. Baik. Ada 6 perkara yang kita perlu tengok dalam hal ni. Selagi mana seseorang itu nama dia Muslim, maka dia ada hak sebagai seorang Muslim, dan kita perlu penuhi hak tersebut. Nabi sebut dah kan, bila jumpa bagi salam. Bila jumpa bagi salam. Dan apabila dia mengundang kamu, penuhilah undangannya. Kalau dia mengundang untuk kenduri ke apa ke, kena penuhi undangan dia. Tak kira dia parti apa pun. Kadang berlaku dia ni parti tu kan, selagi mana dia Muslim. Kalau dia parti tu, dia kafir ke? Dah lah, dia Islam lah, tapi dia parti tu tak, dia Muslim. Hak antara Muslim dengan Muslim yang lain, apabila Nabi sebut, apabila dia jemput undangan, kita kena hadir, selagi mana undangan sebut tidak ada maksiat. Tapi berlaku dalam masyarakat kita, dia ni parti tu, malas aku pergi kenduri dah. Malas tu, dia tak mau pergi tu, mungkin dia menganggap bahawa parti tak sama. Tapi sebenarnya yang lebih bahaya ialah apabila hak sesama Muslim itu dia tak tunaikan yang Nabi telah suruh. Dan apabila saudara dia bersin lalu memuji Allah, dia bersin, dia ucap Alhamdulillah, kita pula kena jawab yarhamukallah kan? Yarhamukallah. Kalau muslimat, kalau perempuan bersin kan, yarhamukillah. Dia sebut Alhamdulillah, dia bersin Hashim, Alhamdulillah, kita kena jawab yarhamukallah. Benda ni sangat jarang berlaku dalam masyarakat kita kan?
Hak ni hak sebagai seorang Muslim. Dia bersin, dia jawab Alhamdulillah, dia berhak untuk mendapat ucapan Yarhamukallah daripada kita. Sebab yang ni yang Nabi suruh. Kemudian kalau orang dah ucap Yarhamukallah, apa kita orang yang bersin tu nak jawab pula? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dia bersin, dia kata Alhamdulillah. Orang lain dengar Alhamdulillah tu kata kena jawab Yarhamukallah. Dia hak bersin tadi, dia ucap Alhamdulillah, orang jawab Yarhamukallah, dia kena sebut Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang ni hak Nabi ajak. Kalau sakit, hendaklah dia pergi ziarah saudara dia. Dia ziarah sakit ni, dia ada bab dia lah. Adab-adab pergi ziarah orang sakit macam mana, kan? Dia ada bab dia. Nak pergi ziarah orang sakit, jangan lama-lama, kan? Jangan memandang aurat dia, beri kata-kata semangat pada dia, kan? Ni nak ziarah orang sakit, jangan lama, pilih masa yang sesuai. Tanya dulu orang hak duk jaga dia, sesuai ke tak masa kita pergi ziarah ni. Semua tu Islam dah ajak dah. Jangan masa orang sakit, dia bukan nak reti jaga aurat dia, kan? So nak kena tanya hak orang duk jaga tu, sesuai tak kami pi waktu ni? Pi tu masa janganlah panjang sangat, kan? Mungkin orang lain nak ziarah pula. Kemudian bagi semangat, jangan duk bagi kata-kata yang menyebabkan dia putus asa. Kita pi tengok dia sakit tu, kata kawan aku ada macam ni seorang dulu, tak lama lepas tu kita pula, dia kata Allah. So adab tu, walaupun kadang-kadang kita nak gurau je, dia ada adab yang Islam ajak kalau nak pergi ziarah orang sakit. Baik. Kemudian tadi ni kita sebut memenuhi undangan, kan? Dia memenuhi undangan ni, tak kira undangan perkahwinan ke, dia buat akikah untuk anak dia ke, diundang kita, kita kena pi, dengan syarat dia undang tu tempat dia buat sambutan apa-apa tu tak ada perkara yang haram. Dia buat kenduri, kemudian dia buat joget lambak. Zaman lah ni tak apa dah lah, kan? Tapi ada di negeri-negeri tertentu masih ada lagi benda ni. Masih ada lagi, kan? Joget lambak. Kemudian dia buat macam karaoke, siapa nak pergi nyanyi lah. Perempuan pun ada pergi depan tu dengan tak tutup aurat pergi nyanyi. Kita tahu majlis tu ada benda-benda yang berunsur maksiat macam tu, maka gugur hukum kewajipan untuk kita memenuhi undangan tersebut. Yang tu yang boleh menggugurkan, bukan parti berbeza. Bukan sebab parti berbeza. Saya tuan-tuan, parti ni dia, parti politik ni ijtihad je. Hari ni dia boleh parti tu, 10 tahun akan datang belum tentu lagi dia parti tu. Hari ni dia boleh kata orang tu tak ikut Islam, boleh gugur akidah. 10 tahun akan datang dia bersama dengan orang tu, dan benda berlaku. Label kepada hak orang hak tu dulu, lah ni dia pergi kena kat orang lain pula, hak grup lain hak tak bersama dengan dia. Dan kita tak sebut parti mana-mana lah, tapi kita nak sebut tak kisahlah dia parti apa pun, dia Muslim, hak seorang Islam ke atas Islam yang lain, dia ada dalam bab ni.
Baik. Kemudian menasihati saudara ataupun sahabat dia. Kalau kita diminta untuk beri nasihat, hendaklah kita bagi nasihat pada dia. Ada orang dia nak minta pandangan. Dia kata, anak aku ni nanti habis SPM ni aku cadang nak hantar ke beberapa institusi pendidikan. Hang ni anak ramai dah berapa ramai dah pergi universiti, aku nak tanya pandangan lah. Kita pun dia minta pandangan, minta nasihat, kita bagi nasihat. Kita pula dengar tu ikut suka hang hantar pergi mana pun, tu anak hang, pandai-pandai hang, kita buat macam tu. Dalam masyarakat kita mungkin nasihat-nasihat berbentuk dalam urusan dunia. Tapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, depa selalu minta nasihat tentang urusan akhirat. Minta nasihat. Kita pergi jumpa, kita kata Bilal, saya rasa 2-3 hari ni rasa macam iman turun je, tolong bagi apa-apa nasihat kat saya. Tolong bagian nasihat apa-apa. Masyarakat kita dalam hal ni dia jarang berlaku. Jarang berlaku. Kita pergi minta orang nasihat kita, jarang berlaku. Saya selama duk mengajar ni, jarang jumpa. Ada lah seorang bekas anak murid saya masa saya mengajar jadi guru sandaran dulu. Lepas tu dah tak mengajar dah masuk askar, kemudian berhenti pencen. Ada seorang bekas anak murid saya, dia selalu duk sesaja kadang dia tulis, ustaz bagi nasihat apa-apa yang baik kat saya sikit. Dia jenis macam tu. Tak ada pasal-pasal. Kita tak tanya pasal apa hang buat dosa, tak payah tanya macam tu. Bahkan kita sendiri pun dalam masyarakat kita, kalau orang suka nasihat kita, kita tak suka. Ni masyarakat kita. Kalau orang main nasihat, kawan kita ni jenis suka bagi nasihat, kita tak suka. Sedangkan agama tu ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Patutnya kita sukalah siapa-siapa main nasihat kat kita. Nampak lain macam 2-3 hari ni main masjid lambat je. Taklah saya ada hai poma kan. Cakap bagi okey, tu kira nasihat lah. Ni dia cakap macam tu lah, lepas tu kita masa muka dengan dia. Padahal kita sesama geng hat mari masjid ni, kita tahulah sahabat-sahabat kita siapa hak duk mai awal, siapa mai lambat kan. Tapi ada orang dia jenis tak peduli, ada orang dia peduli. Tapi hak peduli, hak bagi nasihat tu, hak tu yang kita tak suka. Dia hak sesama Muslim ni, apabila seseorang diminta nasihat, kita kena bagi nasihat. Kena bagi nasihat. Kemudian menerima hadiah dari kawan. Ni antara adab-adab ukhuwah, persaudaraan, sahabat dalam Islam ni. Dia kata janganlah menolak hadiah dari kawan meskipun hadiah tersebut sederhana atau kecil nilainya. Berdasarkan sabda Rasulullah, ajibud da'iya wala taruddul hadiyah. Penuhilah pemberian ataupun undangan orang yang mengundang dan jangan menolak hadiah. Jangan menolak hadiah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian antara adab untuk kita nak sesama kawan, sesama sahabat, untuk nak jaga ukhuwah, Nabi galakkan bagi hadiah. Nabi kata tahadu tahabu, saling memberi hadiah, maka dengan kamu bagi hadiah tu dia akan menimbulkan rasa kasih sayang. Hadis Bukhari, hadis sahih Bukhari. Nabi kata nak timbulkan rasa ukhuwah, rasa kasih sayang,
tahadu tahabu, saling bagi hadiah, kamu akan tercetus rasa kasih sayang. Kita bila kita sebut hadiah, kita duk nampak hadiah dalam kotak bungkus buah riben. Tak semestinya. Hatta yang Nabi suruh, kalau ada jiran, kalau masak tak ada lauk lebih, Nabi kata buat kuah lebih untuk nak bagi nanti pada jiran. Hadiah tu, hadiah tak? Dia masuk dalam bab hadiah tak? So jangan kecilkan bila hadiah ni mesti macam kita dah nampak pi kenduri kahwin, boh dalam bungkus, boh riben, tu baru hadiah tak? Nak main masjid tadi ni, boh dah harum manis 2-3 biji kan? Ni ustaz nak balik ni, ustaz ni harum manis, hadiah tu kan? Cuba try tengok. Ni nak balik KL tak ada harum manis hari ni, tak gurau. Tak, maksudnya nak sebut jangan duk nampak hadiah tu hak jenis berbentuk macam tu kan? Kita dengan kawan-kawan kita hatta belanja makan, duk pergi kedai orang dia makan roti canai, kita tolong bayar, itu juga dalam bentuk kan hadiah yang Nabi sebutkan. Baik, bila buat macam tu, Nabi kata mereka akan berkasih sayang. Kemudian bersama-sama merasakan kesedihan. Hendaklah seorang Muslim dia nampakkan kesedihan ketika sahabatnya sedang bersedih dan membantu dengan kemampuannya dan kata-kata yang baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Hadis Bukhari. Nabi sebut, Nabi kata orang beriman ni seperti satu binaan, dia mengukuhkan antara satu dengan yang lain. Orang beriman dengan orang beriman yang lain, Nabi kata bagai satu bangunan. Bangunan tu nak buat satu bangunan nak kena susun bata. Satu bata je dia tak kuat kan, dia kena bubuh banyak bata, bubuh simen, menguatkan antara satu dengan sama lain. Itu Nabi sebut orang beriman. So bila saudara kita beriman yang lain dia sedih, kita kena tunjukkan rasa sedih. Baik, kalau dia gembira, kita juga kena tunjukkan rasa gembira. Dia tak nak dia dapat masuk universiti, kita Allah alhamdulillah kan, kita tunjuk seronok kat dia. Hak tu orang beriman. Jangan bila sedih kita pergi duk tunjuk gembira pula kat dia. Kadang dalam rumah yang ada kematian ni, hak tetamu pi ni duk sembang, duk gelak pula. Duk pi gelak pula. Dia duk urus jenazah apa semua, duk ngak kawan-kawan duk luak tu, duk gelak. Walaupun tak gelak depan mayat, depan jenazah, tapi dia masa tu sedih. Dia duk dengar orang kat luar duk gelak tu, Allah kan? Patutnya kita pergi tunjuk kesedihan. Itu baru orang beriman. Baik. Kemudian begitu juga menyukai kebaikan bagi saudaranya. Hendaklah ia menyukai bagi saudaranya kebaikan yang dia suka. Ini merupakan satu realisasi iman. Sebagaimana Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Maksudnya apa yang dia suka dapat, dia juga suka kalau saudara dia dapat. Apa yang dia tak suka benda tu tertimpa pada dia, dia juga tak suka benda tu tertimpa pada sahabat dia.
Maksudnya dia benda yang dia suka, dia nak sahabat dia dapat juga nikmat yang sama. Bukan dia dengki. Dalam masyarakat kita kadang-kadang bab ni yang jadi masalah sikit. Nikmat hak dia dapat, kalau boleh jangan orang lain dapat. Hatta hak dapat tu kira sahabat dia. Kalau boleh jangan, biar dia dapat je. Kalau hak dia tak suka tu, biar kena kat orang lain. Hatta sahabat dia janji jangan kena kat dia. Orang beriman Nabi ajak macam lain. Apa yang dia suka untuk diri dia, dia juga suka kalau sahabat dia dapat. Apa yang dia tak suka untuk diri dia, dia juga tidak suka untuk sahabat dia kena. Macam tu. Baik. Kemudian tolak untuk mengumpat saudaranya. Dia kata hendaklah seseorang itu membelanya ketika ia tidak berada di sisimu. Sahabat dia, saudara si Islam dia, orang mengumpat, dia bela. No, sahabat dia tu tak tahu, tapi dia tak boleh dengar orang mengumpat orang lain depan dia. Dia tak boleh dengar. Dia bela. Bahkan Nabi kata man dhabba an lahmi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Kata Nabi dalam hadis ni, Nabi kata siapa yang membela kehormatan saudaranya yang diumpat ketika ia berada di sisinya, maka hak atas Allah untuk membebaskan darinya dari api neraka. Maksudnya kawan kita tu, sahabat kita tu, dia tak ada orang mengumpat dia depan kita. Kita bela, kita dah, dia bukan macam tu, kita bela. Nabi sebut hak ke atas Allah untuk membebaskan dia daripada api neraka. Sebab kita bela orang yang diumpat. Bukan kita pula tolong tukang tambah. Tuan-tuan, mengumpat ni, syok mengumpat kat siapa? Kat orang Melayan lah. Kita cerita dia tu kan, oh ya kau macam tu, syok kita nak cerita lagi kan? Terutama muslimat lah. Dalam bab hak dosa mulut ni, dia banyak orang perempuan. Orang lelaki banyak dosa apa? Mata kan? Orang lelaki ni dia banyak dosa mata. Orang perempuan dia banyak dosa mulut. Kita seronok ngumpat ni bila orang layan. Kita tahu dia ni jenis melayan kalau ngumpat. Esok kita pergi cari orang tu, hak tu yang dia kata hak mesyuarat tingkap, hak cerita Piramli kan? Cari orang tu juga, sebab syok sembang ngumpat dengan dia ni, dia layan. Cuba kita bila orang nak mengumpat, aku ni bukan baik sangat, aku tak mau jenis kata kat orang ni, minta maaf lah, aku tak mau dengar hai orang ni. Lain kali dia nak main cerita kita, dia tak mau, dia tak layan dia ni. Mak saya ceritalah, tok saya dulu, mudah-mudahan Allah mengampunkannya, menempatkan bersama orang beriman. Dia ni kalau orang nak main mengumpat, orang panggil mami kat dia, dia pun bahasa diri dia mami, dia Melayu, tapi tok wan saya ni mamak, orang panggil dia mami, dia pun bahasa diri mami. Orang nak mengumpat dia kata mami pun bukan bagus sangat, anak-anak mami pun ramai, nanti Allah uji mami macam tu. Lah orang tak mau mengumpat. Try macam tu.
kita nilai orang suka main cerita hai orang kat kita. Kalau orang suka main cerita hai orang kat kita, maknanya kita pun ada masalah. Sebab orang takkan suka pi cerita dengan hak orang tak layan ni. Dia tak mau pi cerita dia potong, pi cerita dia potong. Kita mau cerita dia pula pi tambah garam. Hak tu bau syok. Jadi saya peringat, kita nilai diri kita dulu. Aku ni orang suka cerita hai orang tak kat aku. Orang suka tak cerita hai orang dekat aku. Ramai suka main cerita orang. Aku ada masalah. Macam tu. Maknanya kita hak jenis melayan. Jangan nilai orang lain lu. Orang lain tu pergi kat dia, kita ukur diri kita dulu bab tu. Kalau orang suka main cerita hai orang pada kita tu ada masalah. So macam mana nak buat? Potong macam tadi tu. Sampai satu tahap orang meluat nak main cerita hai orang kat kita. Hak tu bagus. Kemudian menutup aib saudara dia. Nabi kata man satara akhahul muslim fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa tutup aib saudara dia di dunia, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Siapa tutup aib saudara dia di dunia, maka Allah akan tutup aib dia ni akhirat nanti. Akhirat ni kumpul semua. Allah akan dedahkan satu persatu. Hak kita buat, hak orang tak tahu. Dan kita tak mau orang tahu. Buat diam-diam, tak ada siapa pun tahu. Allah tahu dan Allah akan dedahkan di akhirat kelak. Tapi ada golongan yang Allah akan tutup aib dia. Kita mau masa dunia ni kita tak mau orang tahu aib kita. Tuan-tuan, kita ni banyak dosa. Banyak sebenarnya. Tapi sebab Allah tutup aib kita, menyebabkan orang nampak kita baik. Saya ni kalau Allah tak tutup aib saya, Allah teruk rasanya. Tak main mengajak ni. Kalau Allah tak tutup. Tapi sebab Allah tutup aib, orang tak tahu kita duk main mengajak. Allah tutup aib. Esok ke akhirat, aib tu akan didedahkan. Ada golongan yang akan ditutup aib dia, ni hak jenis macam ni. Siapa tutup aib saudara Muslim dia di dunia, esok Allah tutup aib dia di akhirat. Kita mau Allah tutup aib kita? Mau. Kalau kita mau tutup aib saudara Muslim dia di dunia ni. Zaman sekarang ni, dedahkan aib lagi dahsyat. Dulu dedah aib ni dengan mulut je. Dulu kalau pi jumpa orang, zaman tok kita pun malu, nak dapat dosa pi jumpa orang, dedah aib orang baru dapat dosa. Zaman lah ni, seorang kat Malaysia, seorang kat Amerika boleh mumpat tak? Boleh. Dalam ni je handphone. WhatsApp boleh, Telegram boleh, Bip boleh, Facebook boleh, macam-macam tools untuk buat pahala dan untuk buat dosa. Macam juga saya sebut bab Facebook umpamanya kan. Ni tuan-tuan yang depan ni, lelaki.
Tuan-tuan bergelar sebagai suami. Tuan-tuan juga bergelar sebagai ayah. Ada isteri, kita pakai ada isteri belaka. Kita ada anak-anak, khususnya anak perempuan. Kan? Kalau isteri, anak perempuan kita hak tak tutup aurat dengan sempurna, kita tak pastikan, kita tak nasihat, kita tak tegur, kita berdosa. Dosa hak tak nasihat, tak tegur apa semua tu. Bukan dosa dia buat, hak dia buat tu dia berdosa. Ayah suami, dia berdosa dari sudut tak nasihat, tak pastikan, tak tegur. Selagi mana dia isteri kita, dia anak kita, kita bertanggungjawab untuk nasihat, untuk tegur, untuk pastikan. Hak tu kita tak buat, dosa tu kita akan terima. Zaman lah ni, majoriti yang bertudung tidak menutup aurat dengan sempurna. Hak tak pakai tudung tak bincang dah. Ni hak tak pakai tudung kita tak bincang. Kita bincang majoriti hak bertudung tidak menutup aurat dengan sempurna. Abang aurat tu nanti kena tengok balik lah. Aurat perempuan macam mana. Tak boleh ketat, tak boleh jarang, kan? Tak boleh berwangi-wangian keluar rumah. Isteri kita keluar macam mana? Ketat tak ada? Pakai. Iyalah memang bertudung. Anak perempuan kita memang bertudung. Muslimat tolong faham. Dia mata laki ni dia lain. Saya bagi contoh. Tuan-tuan tolong jawab dengan jujur. Seorang wanita pakai baju kurung longgak tapi tak pakai tudung. Dengan seorang wanita pakai tudung tapi pakai ketat. Hak tuan-tuan rasa nak tengok yang mana? Hak ketat. Tu jujur tu. Betul? Tapi kita, masyarakat kita duk nampak pakai tudung tu, hak tu tutup aurat. Ni hak tak pakai tudung. Ngapa? Dah dewasa, dah balik dah tak pakai tudung. Padahal implikasi aurat yang pakai ketat tu jauh lebih besar daripada tak pakai tudung tu. Para lelaki di sini telah membuktikan kejujuran mereka dengan menjawab akan tengok yang pakai ketat. So, isteri kita keluar, anak perempuan kita keluar rumah tu pakai macam mana? Kita tegur ke tak? Kita nasihat tak? Kita pastikan ke tak? Kalau semua lelaki, semua suami, semua ayah memastikan benda ni, maka akan berkuranganlah masalah tentang aurat ni. Saya tak kata terhapus tu, akan berkurangan. Tapi masalah hak tak menutup aurat ni, yang saya sebut majoriti bertudung tidak menutup aurat dengan sempurna ni, sebab ayah, sebab suami tidak pastikan. Suami, isteri dia pakai seluar ketat, minta maaf sebut, nampak ketat di punggung ni, dia tak rasa cemburu ke? Berapa banyak mata hak duk tengok isteri dia, dia tak cemburu ke? Apakah rasa cemburu itu telah hilang daripada perasaan seorang suami? Hang tak ada rasa apa-apa ke? Pelik tu. Anak perempuan keluar dengan pakai ketat, tak ada rasa apa-apa. Ni seorang ayah, tak ada rasa apa-apa ke? Baik. Tuan-tuan, kita balik tadi ni. Siapa tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia. So pastikan aib orang lain ni kita tutup. Kecuali aib itu perlu diberitahu. Contoh orang nak minang.
nak minang perempuan tu kan. Kemudian dia mai tanya kita ni jiran, perempuan tu macam mana. Kita tahu dia ni memang tak bagus. Hak tu boleh cerita dengan kadar tertentu. Jangan tokok tambah. Supaya orang jangan silap buat pilihan. Kan? Dia nak ambil sebagai isteri. Contoh. Dalam beberapa hal tertentu. Isteri pergi jumpa hakim, dia nak cerita tentang kejahatan suami dia pukul dia. Hakim tanya, ni nak mengadu apa ni, apa? Tak boleh ngumpat hakim. Tutup kes. Dalam beberapa hal yang tertentu itu dikecualikan. Namun kebanyakan pembicaraan tentang aib orang lain sebenarnya itu tidak dibenarkan sama sekali. Kita tengok dalam Facebook tu, kita bimbang duk cerita hai orang artis bercerai, dia masuk komen orang ni poligami, dia masuk komen ni rampas apa nama laki orang, dia apa, kita risau tengok dia komen tu. Lepas tu dah bukan sekadar tu saja, patutlah dulu bawa keluar pula dulu kan. Kita jaga kita macam hak Covid punya kan, jaga kita. Tuan-tuan, kita nak komen lebih-lebih ni, kadang-kadang Allah belum uji kita lagi dalam hal tu. Esok kalau Allah uji kita dalam hal tu, terduduk kita. Jangan. So siapa yang nak aib dia, Allah tak dedahkan di akhirat. Dunia ni jaga aib orang. Jaga. Jangan duk cerita, jangan. Tak payah. Sebab kita pun banyak aib. Kalau Allah dedahkan aib kita ni, tak cukup. Kita tengok orang buruk dalam hal tu, kita nampak buruk, mungkin dia baik dalam hal yang lain, hak kita buruk pula dalam hal tu. Sebab kita ni dia kekuatan dan kelemahan tak sama. Masuk isyak belum ni? Belum ni? Isyak berapa minit 5. Ada orang mungkin, sebab tu tuan-tuan, contoh kita dalam masjid umpamanya, orang tak solat sunat, BP dia, kita buat solat sunat. Jangan pula kita tak nama tu imam solat sunat pun 2 rakaat, aku buat 4. Dalam hal nak nasihat, hak bincang tu hal lain lah. Tapi kita duk rasa pula, mungkin dalam hal salat sunat dia lemah, tapi dalam hal lain mungkin dia kuat. Hak kita duk sedekah RM1, dia RM100. Kita duk rasa dia salat sunat lemah, mungkin dalam hal berbuat baik kepada ibu bapa dia champion. So begitu juga dalam hal aib. Kita lemah dalam hal ni kan? Orang tu lemah dalam hal tu, kita kuat, kita tak buat, tapi dalam hal lain mungkin kita buat dan dia tak buat. Jadi jangan cepat sangat duk tengok aib orang, sedangkan aib kita ni sangat banyak. Sebelum kita nak membicarakan aib orang tu, kita kena sedar kita banyak aib. So saya ulang, siapa yang nak aib dia tidak didedahkan di akhirat, dengan apa hak Nabi sebut ni, siapa tutup aib saudara Islam dia di dunia, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Baik, kemudian tolong saudara dia kerana Allah. Nabi sebut unsur akhaka zaliman aw madzuman, qil kaifa ansuruhu zaliman, qal tahjuzuhu 'ani zulmi fa inna dhalika nasruhu.
Nabi kata, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Lalu ada sahabat tanya, bagaimana aku nak menolongnya sedangkan dia buat zalim? Kalau tolong orang kena zalim, hak tu faham lah. Nabi suruh tolong orang zalim dan orang yang kena zalim. Seorang kena zalim ni boleh faham lah, memang kita kena tolong lah. Sahabat tanya, macam mana nak tolong orang hak buat zalim ni? Nabi kata, hendaklah kamu mencegahnya dari perbuatan zalim. Itulah cara menolongnya. Maksudnya orang tu nak buat zalim, kita cegah dia. Tu cara kita nak tolong. Apa maksud dia? Bila dia buat zalim, dia berdosa. Esok akibat dia boleh menyebabkan dia masuk dalam neraka. Kita nak tolong supaya dia jangan buat dosa. Jangan sebab dosa dia buat tu dia masuk neraka. Nabi sebut cara nak tolong orang zalim, jangan bagi dia buat zalim. Cegah dia daripada buat zalim. Macam tu. Baik. Kemudian begitu juga adab persaudaraan ni, tidak meminang pinangan saudaranya. Al-mu'min akhul mu'min, fala yahillu lil mu'min ay yabta'a ala bai' akhihi wala yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadhar. Nabi kata seorang beriman dengan saudara beriman ataupun mukmin yang lain, tak halal seorang mukmin berjual beli atas jual beli saudaranya, dan janganlah meminang pinangan saudaranya sehingga meninggalkannya. Orang tu dah beli kan? Kemudian kita kata, baik hang jual kat aku lah, aku bagi duit lebih. Yang tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Kemudian ataupun orang dah meminang seorang perempuan, kita tak boleh pergi minang perempuan tu sebab dia telah pun dipinang sehinggalah dia meninggalkan. Maksudnya bila dah bertunang, kita tak boleh meminang tunangan orang tu sehinggalah kalau telah putus tunangan tersebut, barulah dia boleh masuk meminang. Baik. Kemudian hendaklah seseorang itu jujur pada saudaranya dan tidak berdusta kepadanya. Nabi kata, al-muslim akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu, kullul muslim 'ala al-muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu, taqwa wa maluhu wa damuhu. Nabi kata, at-taqwa ha huna, wa asyara ila qalbihi bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Nabi kata seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Janganlah mengkhianatinya, berdusta kepadanya ataupun menghinanya. Kemudian setiap muslim, kita habiskan hadis ini, Nabi sebut setiap muslim, bagi laluan Afzal dulu dah.
Baik, sekali lagi. Nabi sebut haram ke atasnya nyawanya, hartanya, darahnya, maruahnya, dan kemudian Nabi sebut at-taqwa hahuna. Taqwa tu berada dalam hati, kan? Kemudian Nabi asyara ila qalbi, Nabi bagi isyarat kepada jantung hati. Baik. Kemudian begitu juga seseorang Muslim dengan Muslim yang lain, dia tidak boleh pulau lebih daripada 3 hari. Nabi kata man hajara akhahu sanatan, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, tidak halal bagi seorang Muslim memboikot ataupun memulau saudaranya lebih daripada 3 hari. Jika keduanya berjumpa, maka yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Nak boikot, nak pulau, mungkin bergaduh, rasa kecil hati, nak marah, 3 hari. Lebih pada 3 hari, tak boleh. Tak boleh. Dan Nabi sebut orang yang paling baik yang dia memulakan salam. Maksudnya dia ada usaha untuk berbaik. Hang tak mau jawab salam ke, hang tak mau apa ke, aku ucap salam. Maksudnya kita terlepas daripada had dosa tu. Dia nak masam muka, dia nak pulau kita, tu baik kita jumpa assalamualaikum. Kita terlepas dalam bab dosa ni. Baik, Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damhi. Nabi kata siapa yang memulau saudaranya selama 1 tahun, maka sama saja dia telah menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Hakim mensahihkan hadis ni. Nabi kata siapa yang pulau saudara dia setahun seperti dia menumpahkan darahnya. Besar urusan ni, kan? Dia dalam masyarakat kita orang-orang kita ni dia suka terasa hati. Dan terasa hati ni dia boleh masam muka. Masam muka ni boleh pergi sampai bertahun. Siap pesan pula ke anak, keturunan dia 7 keturunan jangan duk kawan dengan dia. Nabi sebut siapa yang sampai setahun, seperti dosa dia seperti menumpahkan darahnya. Baik, tolong hati-hati. Namun dia letak kod di sini dia kata adapun jika pemulauan itu dilakukan kerana maksiat yang dikerjakannya ataupun bid'ah yang ia yakini dan dia diharapkan ia merasa tertekan dengan pemboikotan ataupun pemulauan itu hingga akhirnya meninggalkan maksiat dan bid'ah, maka hal itu baik. Tapi dia kata pulau tu bukan pulau sahaja. Pulau tu bersebab dia buat maksiat. Tujuan kita pulau tu nak bagi tekanan kat dia supaya dia tinggalkan maksiat tu. Yang tu boleh, kan? Yang tu boleh, kan? Pakai ramai-ramai, kan? Bagi tekanan kat dia, pulau dia, jangan bercakap dengan dia supaya dia tinggalkan maksiat tu. Tapi mesej tu mesti sampai. Dia kena tahu orang pulau dia sebab maksiat dia buat tu. Jangan sampai mesej tu tak sampai, menyebabkan dia lebih jauh pada Islam, kan? Maksudnya kita nak pulau tu boleh, tapi mesej pulau kita tu mesti sampai. Kita pulau sebab dia supaya dia tinggalkan maksiat tu. Mesej tu mesti sampai. Sampai dia semua tak mau kawan dengan aku tinggal benda ni. Baik. Sedangkan dia kata jika tidak demikian, maka hal itu terlarang. Begitu juga boleh memulaunya jika ia meninggalkan keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Namun sebelum itu selayaknya menasihatinya, mengajaknya, memegang tangannya dan berusaha mengembalikan kepada kebenaran. Dia kata sebaiknya kalau sebelum nak pulau tu kena ada beberapa step yang telah kita buat. Bukan terus pulau.
Pi jumpa dia, sembang dengan dia, ajak dia, dakwah pada dia. Dah buat semua benda ni dah. Baru step yang seterusnya, hak tu baru pulau. Tapi ramai orang, dia tak buat hak step awal ni. Lantak pi kat hang tak mau dah, hang nak buat juga, biar kita pakat pulau ramai-ramai. Padahal mesej awal tu, kita tak pi dakwah dia, tak ajak dia, tak pi sembang dia, tak pi nasihat dia. Hak tu step-step tu tak buat dulu. Kita buat langkah terus pi pulau. Hak tu dia tak boleh. Jadi nak kena buat step-step tu dulu. Nah, baik. Baik, insya-Allah dalam kuliah akan datang nanti kita akan sambung lagi, tolong menolong dengan saudaranya dalam hal kebaikan ataupun hal yang baik saja. Boleh nak tolong saudara dia, tapi dalam hal kebaikan. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.